Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Effendi Hasni dan ini adalah episod ketiga Tips Meniaga yang dibawakan khas oleh aplikasi Meniaga. Kepada penonton dan pendengar di luar sana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi Meniaga di Google Play Store dan juga App Store. Okey, kita dah episod ketiga Tips Meniaga. Dalam episod pertama dan episod kedua, kita menjemput peniaga untuk berkongsikan tips-tips dan pengalaman mereka menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dan untuk kita memahami dengan lebih lanjut cabaran-cabaran mereka dalam menjalankan perniagaan masing-masing. Minggu pertama dan minggu kedua, saya ada seorang tetamu. Hari ini agak istimewa sebab saya ada dua tetamu. Hari ini kita ingin ucapkan selamat datang kepada The Bub Coffee. So, selamat datang saya ucap kepada Cik Azrul dan juga Mr. Yao. So, apa perasaan kali kedua datang berniaga? Oh, rasa macam datang tempat yang dah pernah pergi kan. Okay, familiar lah. Familiar, okay. Kepada penonton di luar sana, kita ada dua pengusaha The Bub Coffee hari ini, Cik Yao dan juga Cik Azrul. Mereka dah datang pun dalam episod yang lepas dalam season Meniaga Live, tapi hari ini kita jemput untuk tips meniaga untuk kita dengar sendiri pengalaman mereka menjalankan perniagaan kopi, menjual minuman kopi. Dan di atas meja kita hari ni pun dia ada bawa produk dia, The Bub Coffee. Jadi sebelum kita mula sebab hari ni dia dua orang, so saya kena tak kisahlah siapa nak cakap dulu pun boleh, tak ada masalah. Soalan pertama sekarang Cik Azrul dengan Cik Yao buat perniagaan jual minuman kopi, jual kopi. Is this a full time ke part time ke macam mana sekarang? Kira full time lah sebab macam Yao memang dia run operation, so memang dia full time dia lah. Okay, alright. So saya operation dengan ada part-part yang macam MA tu saya buat jugalah. Oh, okay, alright. Okay. Experience saya dua episod yang lepas, most of the peniaga yang datang meniaga ni, mereka semua orang kata buat career transition. Daripada seorang peguam jual kek, daripada seorang 3D visualizer, invent source schedule sendiri and full time juga. So mungkin untuk permulaan ni, mungkin kita boleh dengar sikit introduction tentang Cik Azrul dan Cik Yao. Sebelum ni buat apa? Kerja apa? And why decided untuk venture business? Maybe Cik Yao dulu. Okay, sebelum ni saya kerja dekat office, insurance company sebagai macam admin lah, sales admin. Lepas tu memang all this while memang daripada kecil memang nak buka bisnes. Okay. Sebab parents saya pun bisnes juga. So memang, tapi kena ada modal. So kena start kerja dululah. Dan mak saya pun cakap, you baik kerja supaya kenal orang-orang dekat sini sebab saya orang Johor. Dekat sini memang tak contact zero. So dia kena land somewhere. Dia kena kenal. Kerja sebelum ni dekat Johor juga ke kat KL? Kerja dekat KL. Selepas college saya memang, since college lah memang dekat KL. Sebelum start bisnes berapa lama Cik Yao kerja di syarikat sebelum? Syarikat tu saya kerja 3 tahun. 3 tahun? Yeah. 3 tahun lebih. Cik Azrul? Saya punya perjalanan panjang sikit. Tak apa, kita nak dengar. Panjang tu yang menarik so that kita boleh faham why you decide to jump into business kan. Kalau betul-betul background, memang background saya engineering. Okay. Lepas tu dah kerja dengan banyak company, IT company lah apa semua kan. Lepas tu saya join bidang insurans dan takaful lah. Dan masih lah sebenarnya. Lepas tu masa kerja dekat insurans company tu terjumpa lah Yao ni kan. Sebab dia yang jaga macam agent-agent kan. So dia orang jaga KPI agent semua. So kita orang selalu pergi macam pergi minum kopi apa semua. Satu hari tiba-tiba kata dah dua-dua gila kopi, why not kita start sendiri sebab boleh dapat kopi free kan. Okay, alright. Kan. So dari situlah mula, lepas tu kita start buat research macam mana nak venture into kopi ni kan. Okay, Cik Azrul engineer. I would say quite a stable career. Engineer. Some people still remain jadi engineer. Cik Yao pun kerja dalam insurance dan you pun dah lama juga. Keputusan untuk meniaga ni bukan keputusan yang mudah. Betul tak? Dia banyak perkiraan kan. You nak tengok angle ni, you nak tengok angle tu. From your personal experience, Cik Yao dan Cik Azrul, of course you guys are friend, kenal. Tapi actually apa faktor yang really push, okay saya nak buat je. I'll just start it. Dah tak ada dah macam nak lengah-lengah ke apa ke. What really push you untuk business ni? Starting tu memang is definitely lah nak buat business, cuma dengan siapa je, ke seorang ataupun dengan partner. So
masa Azrul cakap kita jumpa, dia suka kopi. Lepas tu ngam lah, the most basic one. Of course lah ada time yang ada things yang kita tak agree with each other, so kita bincang lah. Ada juga yang macam rasa macam geram sikit, ada juga, tapi kita bincang. Saya akan tanya lebih that part later, how you manage your business, but yeah, okay. So anyway, macam mana nak, saya memang nak buat business, cuma masa nak start, ada fikir juga nak buat juice ke, nak buat, masa tu boba pun tengah that trending was kan. 10 years ago, masa tu trending. Lepas tu dapat banyak idea daripada Taiwan sebab dia orang memang ada culture minuman. Yeah. Everyone mesti minum minuman. So lepas tu fikir kopi ni paling panjang history. So sampai sekarang pun masih wujud lagi. So we foresee for the time to come, kopi akan survive lagi. Macam boba, dia bubble tea up and down. Yang lain pun sama. So that's why we choose coffee. Cik Azrul, macam mana, macam what really push you at the end, macam okay lah, I'll just start? Okay, sebab masa saya lepas graduate tu, saya balik dalam ekonomi Malaysia ni baru nak recover. Oh, well, tahun bila tu? Saya balik tahun 2000. Okay, tahun 2000 tu memang masuk kerja pun, even though position tu engineer, gaji memang tak sampai 2000 lah saya cakap. Okay. Isu gaji ni dah lama 2000 lama. sampai ke sekarang tak pernah settle. But anyway, tu kerjanya macam nak gila lah kan. Ya, betul. Betul kata okay lah, since memang mungkin orang cakap kata rezeki yang banyak ni dekat meniaga kan. Okay. Try lah buat macam-macam kan. Tu yang saya start research dah nak buat apa kan. Even masuk jadi agent insurance kan. So sampai sekarang lah kan. Lepas tu tengok, tapi saya dalam kepala saya mesti nak ada satu retail business. So maksudnya memang dah dalam plan memang nak buat satu retail business. So tengok fikir macam nak buka kedai makanan kan, kita tak ada experience, kita bukan chef pun kan. Tahu makan je kan. So minum-minum kopi, kata betul, saya memang suka kopi daripada zaman belajar lagi, memang gila lah kan. Lepas tu kata betul jumpa Yau, kata borak-borak pasal kopi ni, kata kopi ni banyak benda yang kita belum explore. Yang kita tahu kopi O kat Malaysia ni, white coffee, Ipoh semua tu kan. Tapi banyak benda yang kita tak tahu, yang pasal Arabica lah apa semua tu kan. Good point Cik Azrul, sebab saya bawa saya to the next question. Saya buat research juga tentang kafe dan juga kedai kopi. Kalau kita tak buat research sekalipun, just pergi Instagram je, banyak kafe-kafe, banyak orang jual kopi dari rumah. Ada juga yang kafe jual kopi juga. Why still coffee? Maksudnya when you decided untuk buka business ni, kenapa pilih kopi? Why not, I don't know, teh ataupun macam tadi boba, kali ikut Cik Yau dah tak trending, why coffee? Bukan ke orang kata dah terlalu banyak kafe, terlalu banyak pesaing. So why still coffee? Kita start masa tu 2013 kan. Masa tu tak banyak lagi. Masa tu tak banyak lagi lah. So kita antara yang pioneer jugalah dalam industri ni. Tapi kita survive sampai sekarang. Cuma kita dah tukar sikit modul kita kepada bottle coffee sebenarnya. I see. Masa tu kita masih buat retail and ada kafe. Masa tu kalau cakap pasal macam latte semua, orang ingat Starbucks je. Betul. Yang brand-brand besar. Dia, macam kalau nak minum latte, kena pergi chain yang besar. Orang tak terfikir nak pergi macam sekarang kecil. Kan banyak yang kecil-kecil, kafe kecil. Masa tu tak ada lagi. Recently je banyak buka. So maksudnya sebab time tu 2013 masih tak banyak. Baru start juga. So sekarang macam mana? Now dah banyak. So sekarang how do you, betul lah, saturated kan. Saturated. So macam mana? At the same time dia macam ni, buka satu kafe, betul kita tengok berapa lama dia stay. So you buat study jugalah. Betul. Okay, alright. Biasanya tak lama. Bukannya kita nak doa orang tu jatuh ke apa kan, tak. Tapi memang ikut statistik, sebab challenges yang paling tinggi sekali dalam buka coffee shop ni, ada yang akan membunuh bisnes sebenarnya. Ini kita nak dengar. Dah masuk challenges kan? Masuk challenges, which is good because saya ada baca juga, it's challenging buka kedai kopi, kafe. Tapi nak dengar daripada Cik Azrul sendiri, apa challenge dia? Kita pun dah rasa benda tu. Kan? Yang paling betul-betul membunuh coffee shop ni sebenarnya, rental.
maybe Cik Azul boleh explain sikit rental ni macam mana? Dia memang every year naik ke ataupun memang ataupun permulaan dah memang take up so much of your capital ke? Sebab kita fokus pada Klang Valley kan, Lembah Kelang ni. So Lembah Kelang ni rental memang dah starting pun dah berapa kan. Average kalau macam Cik Azul and yalah Mr. Yao, you guys buka cafe at one point kan. How much do you need actually kalau nak buka cafe ni? Masa kita start, kita invest about 300,000 kan. Even then dah 300,000 pun the most basic setup. So kalau you tengok yang fancy punya cafe, 1 juta tu biasa. So kalau fikir you letak 1 juta, berapa lama you kena return of investment kan, plus rental, plus jadi in the end cafe tu kena buat macam-macam. That's why you biasa cafe kat Malaysia you masuk, dia kena jual macam-macam, kena jual spaghetti, kena jual macam-macam. Jadi macam restoran. I see. Okay. So apart from rental apa lagi Cik Azrul? It's a main factor lah. Main factor sebenarnya. Rental, rental paling common lah orang cakap kan. Sekarang ni shop lot kalau nak sewa yang dekat ground floor ni pun dah 8,000, 9,000 begitu je. So sales kena berapa kan? Imagine lah bayar gaji staff lagi. True. Your cost lagi kan. Okay, this is interesting sebab 2013 start as a cafe. So sekarang evolusi The Bab Coffee ni macam mana dah sekarang? I mean, maybe you boleh cerita pengalaman, perjalanan tu kan, perubahan tu. Kalau ikut sejarah, sebab kita pun dah rasa masa tahun keempat kot yang rental tu memang dah slowly killing us. I see. So and orang ada je datang, memang okey je business. Tapi sebab overhead tinggi. Bayar sewa tinggi kan. And tuan kedai pun makin lama nak naikkan kedai sebab kawasan tu makin boom sebenarnya. So dia memang ada plan nak naikkan lagi. So now maksudnya since perubahannya sekarang macam mana? Cik Yao dan Cik Azul memang meniaga dari rumah ke atau macam mana? Itu yang kita pindah 2 kali daripada kedai ground floor pergi first floor. Oh, first floor murah sikit ke apa? Murah sikit tapi still tak okey juga sebenarnya. Oh, dia ground floor sebab di bawah kan. Orang senang nak datang so dia tinggi. Okey. Kawasan yang sama sebab orang customer kita memang area Damansara Jaya ni memang dah kenal kita, memang cari kita. Oh, so dah ada customer base. Okey. Betul. So kita tak nak macam dia cakap kata frustrated ke apa ke, tak ada kopi dah kan. Tak ada buat kopi ni. So kita last yang decision terakhir yang kita orang buat tahun 2018 dekat kalau familiar dengan Damansara Jaya area, ada Atria kan. Ya, Atria, yes. Atria ada Sofo, kebetulan dia buat 2 tower dalam atas mall tu. So kita tanya-tanya boleh tak buka kafe dalam tu. Lepas tu management cakap okey. So kita masuk Sofo dekat Soho. Sekarang masih di sana? Masih di situ, tingkat 12. Tingkat 12. So itu okey. So dia macam pelik sikit buka dekat macam rumah lah, high rise ni kan, macam rumah, macam office kan. Tapi kita fikir business model yang lain. Macam kita tak target sangat retail, siapa yang tahu datang. Tapi kita buat benda lain macam delivery. Lepas tu yang kedua, kita lebih sepada konsep orang sebab yang datang coffee shop ni biasanya orang datang nak buat kerja seorang-seorang. Lepas tu ada macam technopreneur nak buat kerja seorang-seorang kan. So orang-orang macam ni memang target kita, datang sekejap, at the same time minum kopi. Dia macam duduk few hours je. I see. So sekarang ni terima kasih pada PKP jugalah. Tahun lepas kita invent produk baru, bottle coffee yang memang chill, memang kita boleh deliver banyak yang macam ni. So maksudnya apa? Lagi untung dan lagi senang macam ni? Betul. Konsep bottle. So from segi keuntungan ni dia cost dia tinggi daripada cawan. Tapi ni senang nak hantar sebab kita ada experience nak deliver dengan rider yang hot dengan ais. Bila dia sampai dia dah sejuk. Kalau ais dah cair. Dia tak sedap ataupun dia tumpah. Lepas tu kita fikir why not we just letak dalam botol, dia takkan tumpah kan. So tapi dia available yang chill version je. So kalau nak panaskan boleh microwave yes. Saya buat macam tu lah. Yeah, it's close lah macam latte yang you have in shop. Ya, so maksudnya kalau you nak panas, you put in microwave. You nak sejuk, letak ais je lah kan? Kalau tak ada microwave, just panaskan dalam kettle ke. Yang quick lah. Just warm up je. Okay, Mr. Yao, tadi Cik Azul ada cakap macam you guys tak decided untuk buka kedai makan sebab you guys bukan chef.
So how about coffee? I mean, mana you belajar buat kopi? Masa tu ada, sekarang pun dia ada course-course yang short course untuk belajar jadi barista. Barista course. Dia banyak barista course. So kita enroll in one, dia macam crash course in 2 days. We learn the basic. But lepas buka business pun kita blur-blur nak buat apa. So we learn lah along the way. Memang first 6 months kalau nak latte art, sorry lah, tak ada lah. Tak ada. Cantik lah. Orang tengok Satu kenapa dot je kot. satu dot je. Kenapa macam tak ada lah. Kita pun tak reti nak buat. Lepas tu kita self-learn lah. Tengok YouTube. Belajar, okay boleh buat macam ni. Kita explore lah. Your advice, I mean, kadang-kadang sekarang orang belajar self-learn pakai YouTube kan. But even for something yang macam coffee ni, do you advise pergi short course macam ni untuk belajar for training? Kalau you can learn from YouTube, tapi bila you pergi course, kalau anything yang buat silap, dia boleh betulkan. Boleh betulkan. I Kalau see. YouTube boleh juga, it just take time lah for you to realise cara ni salah ke, ada cara yang lagi baik ke. It takes time lah, tapi boleh je. Make coffee is not a difficult thing actually. Okay. Bukan rocket science Semua lah. orang boleh buat. Okay. Not rocket science, betul. But you dah start 2013 kan. I mean, berapa tahun ataupun berapa lama you guys actually master the art? I mean, the skill. You also okay lah. Now I think confident lah. I get it right lah. I think this time. 6 months kot. 6 months. Oh, tak lama. Tak lama. Tak So lama every lah, day 6 buat? months, every day. Okay. 6 months. Okay. Cik Azrul cerita pasal perubahan business model tu kan. So not just business model, even the way you operate kan, daripada kafe tingkat bawah naik tingkat atas, tak jalan Lagi atas. lagi atas. Even you tahu orang datang kafe untuk apa, buat kerja semua. Ada tak diversify juga business revenue cara lain? You guys ambil catering ke, order yes, catering. ke? Okay. Yang tu macam dah dapat idea catering tu? Catering tu dia start sebab ada orang nak buat meeting kecil-kecil je. Lepas tu asalnya macam dia orang nak macam biasa sandwich apa semua kan. Lepas tu kopi pun yang jenis Tumbler lah. tumbler kan. Dia jenis makcik dia buat. Dia tarik semua lepas tu ambil sendiri. And office tu nak buat macam grand sikit lah. Macam ada barista buat coffee on the spot. So they reach out to us. I said, let's try lah. Kita pun tak ada experience. Masa tu mesin besar gila, dalam 70 kilo tu mesin tu kita angkat. Yang datang meniaga tu? Itu yang dah mobile. Dah mobile. Masa tu memang mesin sebab retail kan besar kan. Kita angkat je. 70 kilo 70 kilo. Masuk kereta. Nak gila. Lepas tu kita start cari mesin yang lagi kecil, portable, boleh bawa untuk event. I see. Memang untuk event yang tu. Sekarang macam mana tempahan untuk catering tu? Kurang sikit lah selepas CKP COVID kan. Tapi kalau macam is it like macam marketing juga? Contohnya macam pergi catering, pergi macam barista kan, you buat coffee kat situ, do people stand and watch you dan tanya soalan? Okay. Dia macam ada live performance lah, orang crowding the place macam mana nak buat latte art. Even ada satu company property, dia buka open day dia ajak kita orang suruh serve coffee kepada dia punya customer walk in. Lepas tu at the same time ada experience untuk buat latte art simple. I see. So dia orang beratur lah buat latte art. So actually latte art tu bukan suruh dibuat pun, kita tolong pegangkan tangan pun. Dia rasa experience. Tapi this is interesting. Maksudnya ialah kalau kita tengok from one perspective, jual kopi je kan. Tapi macam boleh juga dia jadi experience untuk orang try. So maksudnya it's just like a performance jugalah actually untuk kalau ketika business kopi Okay, interesting. Saya nak tanya satu soalan ni. I mean, kenapa pilih nama The Bulb Coffee? Dan macam mana proses mendapatkan nama The Bulb Coffee tu, and how did you agree to that name? Sebab kita dah came out a lot of names lah, a list of names. Banyak calon. So banyak calon sangat. Lepas tu fikir this okay tak, that okay tak. Lepas tu fikir why not kita just panggil Bulb, sebab idea Bulb while we are thinking about the name, we are brainstorming about the name, dia macam ada idea Bulb appear. So kita just literally pakai Bulb. And when we started our first shop, kita memang nak jadi tempat untuk orang dapat
inspiration. Okay. Masa datang bincang, buat kerja. Okay. Sampai lah. So sudah nama ni memang melekat dan orang Lama-lama dia melekat lah. Lama dah orang ingat. Okay, sebab pimpinan nama penting untuk branding. Betul. Okay. Kita go detail sikit tentang business management. Sebab ini kita ada 2 orang dan tadi pun Cik Azrul ada sebut sikit dua-dua ambil peranan yang agak berbeza. Mungkin boleh kongsi kot dengan penonton. Saya akan dua-dualah boleh jawab sekali. Daripada pagi sampai malam, apa rutin orang meniaga, dan as you in coffee, exactly apa checklist yang you buat every day? Cik Azrul tu? Okay, macam saya dah kurang sikit on the operation. Saya akan ada masa operation kalau macam Yau dah tak boleh handle. Okay, alright, okay. And also masa catering. So memang saya ada masa-masa tu je lah. Tapi saya lebih kepada macam on the management side, yang admin side, kalau macam accounts ke, yang bab-bab bayar vendor ke, benda-benda macam tu lah. So Cik Azrul lebih kepada pengurusan lah? Betul, sekarang lah. So kalau Cik Yau macam mana? I suppose you lebih spend more time there because you full time. So operation. Lah. So bangun pagi sampai malam tu, apa you buat dulu? Every day punya chores tu cleaning. Okay. Cleaning every day. Lepas tu kalau kena check lah coffee bean cukup tak, susu semua. Yang perniagaan kopi ni dia lagi little checklist compared to restaurant. Dulu our first shop pun kita buat kitchen juga sebab we have to in order to survive. So ada juga makanan-makanan lain lah. Banyak sangat inventory kena checklist. Sekarang dia senang. Just few items je. So very straightforward. One glance dah tahu cukup ke tak cukup, kena order ke tak. Tapi kena pandai-pandai lah sebab bila order kita kena manage our cash flow juga. Kalau order banyak-banyak simpan, barang tak keluar, it's a wastage juga. Barang dah tak fresh kan. So cleaning, checklist, check stock, tunggu customer datang, handle order. Sekarang kalau meniaga ada order masuk, kita handle, deliver dengan Lala Move ke yang delivery company. Itu je lah. Sebenarnya kerja dia kalau kata banyak bukan banyak sangat. Boleh manageable lah seorang. Okay, sebab saya anggap Cik Azrul dengan Cik Yau business partners. You guys consult each other. Of course you guys kawan kan. Tapi of course running a business ni, dan tadi awal-awal Cik Yau kata okay, ada perbezaan pandangan semua. Orang kata mungkin 2 orang tak susah kot nak manage, just 2 heads kan. But still, how do you manage? I mean, katakanlah Cik Azrul mungkin ada pandangan sendiri on how around to certain things. Mr. Jam mungkin rasa, no lah, I think this way is better. So how do you manage? Biasa kalau macam kadang-kadang akan ada konflik lah, of course. Alright. Sebab contohnya apa? Okay, tak payah detail ke? Contoh apa? I mean, marketing ke, produk ke? Kalau macam sometimes kita nak kena dapat mungkin kita dapat kena approach dengan orang untuk tanya pasal events. So kita akan sit down, kita akan analyse juga customer ni. Okay, alright. Kita nak betul-betul serve dia ke ataupun tak. Kadang-kadang event yang dia buat tu tak bersesuaian dengan kita punya. I see. Kita punya vision ke apa kan. So kita terpaksa reject. So kadang-kadang ada part yang saya kata ya, yang kata tidak. So masa itulah yang berlaku konflik perbincangan tu. Tapi it's just business lah. So how did you reconcile? Maksudnya okay, Cik Azrul ya, Cik Yau tidak, ataupun Cik Yau ya, you tidak. Because unless you have ada orang kata apa kawan, dan I mean, nampak macam simple. So how do you okay lah, Yau I'll go with you, ataupun okay lah Azrul I'll go with you. So how do you manage that? Kita akan cari common point tu sampai jumpa. I see. Macam ni bila start pun ini pun ada story juga. Azrul sebenarnya tak nak plastik botol macam ni. Dia kata macam soya bean kan. Tapi I kata ini yang option yang paling murah masa tu. Macam kita start pun kita pakai beli mineral water sebab nak test market je kan. Beli mineral water, buang air dalam, kita isi kopi. Lepas tu tengok ada orang nak beli tak. Itu first version lah. Itu first version. Ugly lah honestly. Tapi we just nak eksperimen, nak test market, ada orang akan beli tak. Lepas tu ada orang belilah. So kita baru sourcing botol yang lagi cantik. Sebab sekarang kalau you perasan cold brew dekat market, dia orang suka pakai glass, botol glass kan. Betul. Macam up sikit. Premium tapi, lah. Premium, harga pun premium juga. Tapi kita after that, kita come to a agreement.
we want to keep our cost down, so we can sell at a cheaper price. Then we agreed using this. I see. Tu saya nak tambah sikit. Sebab kita punya mission buat kopi ni daripada dulu lagi, kita nak jual affordable coffee. Kopi yang orang semua boleh beli. Bukan macam pergi dekat yang big brands kan. Memang kena spend RM20 kan. Yes. So memang kita nak keep it low. I see. Dan kita pun pernah dapat buka kios kecil jugalah yang jual kopi semua RM5. Tapi kios tu tak bertahan lama sebab ada cerita dia jugalah daripada kompetitor. Okay. Saya nak take the point yang pasal affordability tu kan. Selalunya orang associate kopi dia minuman, dia bukanlah minuman kayangan pun, tapi dia ada just coffee kan. Tapi macam mana yang dipamerkan di market tu, sometimes it seems macam a bit premium, especially kalau you go to the cafe kan. So you spending literally RM20 just for I don't know, one latte contohnya kan. Dan saya tahu juga memang ada usaha-usaha daripada a few brands juga, I think yang cuba try to lower the price, and dia pun masuk market juga untuk introduce their own coffee. So dalam case the bulk coffee, I mean sourcing the supply is one thing, and you don't want to compromise the quality juga. At the same time, Cik Azrul pun dah cakap filosofi the bulk coffee nak murah. Betul. So macam mana you balancekan dua-dua tu? Again, it goes back to the question of rental. Actually, kalau when you are paying RM20 for a cup of coffee, most of it go to rental. That's why they have to mark out the coffee to RM20. I see. Dia bukan coffee sangat. Coffee punya cost is expensive, but it's not so expensive. So it goes to rental, goes to staff. Bila rental tinggi, I kena jual lagi banyak produk kan. So I kena lagi banyak manpower. So I kena bayar gaji manpower ni. That's what happened to us. I see. So kita tak boleh handle, kena hire orang. Tapi bila hire orang, I kena jual more produk. Betul. So dia jadi a vicious cycle. Keep going on and going on like a rat race. So that's why in the end kita decided we're gonna scale down to a smaller place, so I can handle alone with Azrul 2 orang, with in a way macam lower salary lah. I see. Because we manage ourselves kan. Where do you get the supply? Coffee semua ni? Is it coffee beans semua coffee tu. beans Coffee beans kita bekerja dengan ada satu local roaster. I see. Local roaster ni dia roast banyak-banyak, lepas tu kita beli direct pada dia. Lepas tu and harga dia dengan coffee shop dia memang okey. So kita memang okey je lah dengan dia. Setakat ni kita dah tukar roaster berapa kali dah, tapi yang so far yang ni paling okey. Tukar roaster ni, sorry saya just nak faham the business kan. Tukar roaster ni, is it because of the pricing sahaja ke ataupun quality coffee bean juga? Sekali kita tukar because of the quality. Sebab the roaster yang originally kita beli coffee bean tu, business dia dah terlalu besar sekarang. Lepas tu dia dah macam tak boleh nak jaga sangat quality dia. I see. Beans tu jadi macam burn sometimes lah. okay, sometimes tak okay, tu yang kita tak nak. Saya dive sikit pasal quality coffee. I mean, so the last time episode yang pertama saya bawa Puan Hana Butter and Love, cakap pasal cake. So saya tanyalah what makes good butter ataupun what makes good bahan kan. So kalau macam jelah dah lama kan, 2013 kan, dah 8 years actually. So, how do you decide, okay, coffee bean ni okay, quality, maybe boleh share sikit dengan penonton so that kita understand the process menjaga kualiti, ataupun okay, I know this coffee bean is good. Apa? Mana you belajar juga, of course lah, you barista pun belajar sendiri kan. So how do you decide also coffee bean ni bagus ke tak bagus? First kita kena memang suka kopi lah. Okay, alright. So good starting point. Okay, sebab kita bila dah suka kopi ni, kita boleh lama-lama kita jadi macam advanced drinker. In terms of the bean, first of all, biasa macam kita punya medium roast, yang kalau kopi tiam dia semua macam burn kan, dia kena burn kan kopi tu. Sebab saya tak tahu semua ni. So yang robusta tu dia quality dia caffeine tinggi, quality dia biasa not so high. So dia kena burn it, goreng dengan margarine dengan gula. Jadi to cover the burn taste lah. Tapi for us, sebab kita pakai Arabica, kita buat medium roast, bean tu biasa dia takkan berminyak. Kalau bean yang sudah berminyak tu biasa bean yang tak bagus. Itulah the most
fundamental judgement how we know the bean is good. And lepas tu kita cuba rasa. Makan bean tu macam makan peanut. Dia sepatutnya crunchy. Kalau dah masuk angin, dia akan macam lemau sikit. Dia lembut sikit. Tu tak fresh lah. So biji kopi pun ada konsep masuk angin, elok tak elok semua juga. Kalau dah masuk angin, dia tak fresh, tak sedap lah. I see. Okay. Basically just these two kan. The basic way to judge basic lah. the coffee bean bagus ke tak. Alright. Yang advance tu kena pergi kelas sebenarnya. Okay. Saya ada 2 produk atas ni kan. Yang ni dua ni apa Cik Azul cik Yang ni apa? Yang ni besar ni Americano. Basically kita ada in 2 sizes lah. 1500 ml dengan 500 ml. So produk ada Americano, the basic one, and latte. Milk based and just black coffee. I see. So ada dah juga yang flavoured latte. Cuma hari ni kita bawa yang 2 jenis je lah. So maksudnya kalau flavoured latte tu kena request by customer lah kot? Kita ada memang ada dalam meniaga juga. Menu juga. Okay, alright. Soalan, saya tengok posting Instagram Debat Coffee. This is very new to me, but I don't know. Cik Azul kata buka puasa dengan sugarless coffee daripada Debat Coffee. I mean, do people usually order coffee for berbuka, or is it like general? Is it like a certain group of people yang memang usually order coffee for berbuka ke, atau macam mana? Or is it depend on the certain customer ke macam mana? I don't know. Sebenarnya ada je kan. I just nak faham benda tu. Kita pernah dapat seorang customer daripada meniaga. So sampai sekarang dia masih order. For berbuka ke. Tapi dia memang minum lah, coffee drinker. So for now it's only for masa berbuka lah dia order. I see. Alright. Okay. Now kita dah cerita panjang pasal the business development, your expansion, your challenges daripada kedai. Now you scale down sikit, but still you guys proceed macam biasa. Saya nak tanya pasal customer feedback, because you guys produk orang minum. So of course people akan ada judgement sedap tak sedap dan sebagainya. So far your 8 years experience macam mana customer bagi feedback pasal kopi ni? Adakah dia cakap sedap gila bila diminum, ataupun di feedback through Facebook ke WhatsApp ke? Your experience. Sebelum kita serve, daripada masa buat kita pun dah lebih kurang tahu kopi tu sedap ke tak sedap. Sebab cara dia, texture dia, dia extraction daripada espresso machine. Kita tengok warna semua, timing dia ada cara lah nak tengok macam way dia betul ke tak, extraction betul ke tak. From daripada tengok kita boleh tahulah lebih kurang okey ke tak. The next question is whether the customer like it or not. Kalau dia, if you don't like something, of course dia tak sedap kan. So biasa kita tak tanya whether sedap ke tak sedap. Kita tanya your personal preference. Do you like it strong, or you like it less strong, or like it more milky? Then kita customize untuk customer. Even this kita pun customize juga. Let's say you like it more coffee, so I make it more cow for you. Tak ada extra charge. I see. Faham. But so far, I mean, pernah ke dapat macam negative review? In terms of coffee, ada 1/10 macam tu lah. Tapi sometimes the negative review tu macam kita tengok pun kita tak faham sangat apa customer nak sebenarnya. Sebab kalau dia cakap tak sedap, you tanya dia apa yang tak sedap, dia tak boleh jawab. So it's very personal. So that's why after that kita start asking question. You like it stronger or like it milkier? Dia boleh jawab apa yang dia suka, preference. So maksudnya because coffee is a product on its own. So maksudnya tak boleh simply macam kopi tak sedap. Sebab ada orang pun suka kopi tiam. Walaupun setengah orang rasa tak sedap, tapi ada orang suka kan. Ada orang suka kopi susu pekat kau-kau. Yes, faham. It's very dia personal. I see. Okay, so maksudnya I know dah 8 tahun kan niaga. Do you still conduct macam apa orang kata quality test lah? Every day. So that one tak boleh. Normally the first cup yang kita buat tu kita minum sendiri. Kita sendiri minum. I see. Sedap tak sedap? Ada hari off tak? Ada. Tapi after that kena calibrate balik lah. That is the job for barista. Usually kalau coffee ni off sikit, dia sebab apa sebenarnya?
Is it barista salah ke atau your machine ke apa? Sebab ke? coffee bean juga tu. coffee bean tu dia is a plant actually. So dia takkan consistent no matter how well it's roasted. Dia ada day yang macam okay, ada day yang tak okay because of the temperature, the humidity. Dekat sini tak rasa sangat, dekat tempat ada seasons tu. Oh itu memang ada day yang humid, dia affect the coffee bean. Sini is quite stable lah temperature. Tapi all these factors it affect the coffee. Ada day juga macam let's say my palate tak jalan sangat. Bila I taste, I rasa macam okay. Azrul rasa tak okay. Ada dia macam tu juga. Okay, faham. So maksudnya kalau coffee tu a bit off, usually ada banyak faktor, but one of it is the coffee beans lah. Mainly coffee bean. Sebab kalau susu off tu, that means susu dah rosak lah. It's very straightforward. I see. Mostly coffee bean. So kita kena everyday kena calibrate. Itu that is what makes us barista different. Okay. If not just pakai super auto pun boleh buat coffee kan. Cuma super auto dia tak macam barista, boleh calibrate personally. Every cup boleh customize. Tekan button je. I see. Okay, alright. Saya dah sampai the last round. 8 tahun dalam berniaga and of course you guys are doing other things as well, but still put your heart into this business. Business ni macam marathon kan. Betul. Dia ada hari yang best, ada hari yang tak best kan. So macam maybe saya tanya Mr. Jan dan maybe Cik Azrul boleh tambah juga. Macam how do you wake up every day and tell yourself macam okay, I will go out and sell coffee today regardless what happen. What motivates you? Dan apa pesanan juga Mr. Yao pada peniaga yang orang nak buka jual kopi macam you juga, what should apa motivationnya? For me, the reason I start business sebab I suka interact dengan orang. I memang enjoy talking to people, getting feedback whether you like the coffee or not. Of course when you like it, it's a motivation. I lagi suka kan. Dia lagi motivates me to make more, to reach out to more people. Yeah, and of course, running business is not easy lah. Sometimes you feel demotivated. And nasib baik ada 2 orang. Kalau seorang memang seorang je lah demotivated kan. At least ada 2 orang yang boleh bincang. Lepas tu boleh fikir everyday. We fikir macam mana nak reach out to market. What are the strategies yang we can do. But after all, we are a small team. So what we can do is very limited. But we try our best lah. Everyday wake up, okay, hari ni these are the things we need to do. Dah ada checklist. So kalau ada orang order, cepat prepare. All this lah. Yang the biggest motivation is bila nampak customer happy, dia reply, coffee sedap lah, saya suka. Itu memang the best thing lah. Cik Azrul, macam mana? Kalau low points tu macam mana you bangun pagi cakap, okay, Azrul, you just have to do it. I mean, how do you go there? How do you go through that? Memang akan ada hari-hari yang macam kita low kan. So bangun pagi tu memang apa-apa saya fikir macam ni. Kita kena mingle dengan orang yang positif. Okay. So kalau rasa down, saya cari orang positif. Okay. So memang sebab kita nak pergi ke depan lagi kan. Dan saya ada another business yang insurans takaful tu. Yang tu memang sentiasa deal dengan orang. Kalau kita deal dengan orang negatif, dia akan bawa dekat business coffee pula kan. I see. So saya tak nak macam dia crossover Okay. dia punya negativity tu. So kita cari yang positif-positif je. Okay. So kadang-kadang tak payah orang pun, kita baca benda yang positif. I see. Okay. Dan saya kadang-kadang ada hari-hari saya tak buka Facebook pun. Okay, why? Yalah, kadang-kadang terbaca benda-benda yang negatif tu, kita affect kita punya mind kan. Mind, betul. Okay, alright. Cik Yao, one last word, apa pesanan kepada orang yang nak mula berniaga? Okay, kalau nak berniaga kopi, start small. Jangan start terlalu besar macam nak cafe, terus put in too much capital. Start small, try to manage the cost for the interior design, the ingredients semua as small as possible. Jangan don't put too much of money inside. Sebab now with this current market, the ROI is very very slow lah, I would say. Tapi we still encourage nak buka cafe ataupun restaurant. Cuba try to start slow and engage on platform for delivery. Tapi banyak platform they charge a lot. So try to look for platform yang lower charges.
macam meniaga. Terima kasih. And it really helps lah. Yeah. Focus on delivery. Okay. Cik Azrul, pesanan akhir kepada peniaga-peniaga yang nak mula tu, siapa lah? Sama juga basic dia memang kena start small, small scale, tapi kita jangan ambitious tu is good, tapi jangan terlalu macam sebab orang lain buat kita pun nak buat. Yes. Okay. So kita kena macam buat research betul-betul, especially location. Location ni paling penting. Kalau salah buka location, kita dah stuck kat situ dah. So that's what happened lah. Our first shop macam tu lah, tersilap. Location ni maksudnya apa yang kita kena tengok? What are exactly one of the expand factors, sikit location tu. one of the factors is whether the people there ada this spending power ke tak. That's one thing. Walaupun maybe macam masa kita jual RM5 punya coffee, orang dekat situ memang they everyday buy Starbucks sebelum ni. So after kita buka RM5 and we serve similar quality, it's actually sometimes better. Dia orang asyik datang. Sebab to them dah macam 50% discount to them. The environment, the crowd. So and then rental is one thing. Okay. And location. Macam let's say you buka, for example, buka kat this area. Tapi orang dah datang, tak ada parking. So sini parking memang masalah. Banyak kali customer datang, call saya, saya tak dapat parking lah, saya datang lain hari. Kita dah lose customer. Macam ni. These are the factors yang pernah terjadi kat kita pun. Kita overlook. Okay, alright. Benda-benda macam ni, macam it looks very kecil kan, tapi it contribute to the business. So lama-lama kita pun fikir macam mana kita nak help out customer cari parking. Jadi kita punya mission juga nak cari parking untuk customer. So now the current tempat ni okay? Ada. Dia ada indoor parking. So that it solve the problem lah. Macam coffee, Cik Yang dan Cik Azrul, you mostly deliver sendiri ke atau pakai delivery partner mana-mana ke macam mana? Ada yang deliver sendiri. Tapi sekarang yang botol mainly kita pakai Lalamove. I see. Alright. Okay. Mr. Speedy lah. Maksudnya ada platform. Ada platform. So membantulah. Membantu. Bukan platform yang satu lagi tu. Platform satu lagi tu yang paling banyak orang guna tu kan. Yang tu sebab dia ambil commission daripada besar. Banyak sangat. So kita it will kill the business. We take direct order daripada dekat WhatsApp. Lepas tu kita arrange rider sendiri. Ya. Dan kebanyakan peniaga kecil memang buat macam tu. Betul. Mula-mula pun kita hantar sendiri, tapi lama-lama rasa penat lah, dia burnout. Oh, so maksudnya apa? Cik Yao buat sendiri pun pergi hantar sendiri? Hantar sendiri. Kalau dekat-dekat Yao naik basikal je. Oh, ya. Exercise. Tapi kalau jauh sangat, lama-lama dia rasa penat sebab masa hantar masih ada orang call nak order tu kelang kabut sikit. Dan balik nak kena buat kopi pula kan. So after that kita engage rider je lah. Okay, alright. So terima kasih kepada Cik Yao dan Cik Azrul. Perbincangan yang sangat menarik. First time kita ada 2 orang bersembang hari ini. So kepada sesiapa yang nak membeli produk mereka, boleh pergi ke Instagram The Bab Coffee. At the same time juga boleh beli dan cari di aplikasi Meniaga. So itu saja daripada saya, Effendi Hasni. Ini adalah tips Meniaga episod ketiga. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi Meniaga di Google Play Store dan juga App Store. Kita jumpa lagi dalam tips Meniaga episod 4. Assalamualaikum dan bye-bye.